Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan bersyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Misbahul Munir pada malam ni. Kalau boleh kita nak habis ni, insya-Allah lah kita habiskan bab iradah ni. Kita habiskan bab iradah ni. Kemudian kita tutup lah lepas raya pula. Lepas tu kata nak tukar kitab. Sebab apa? Sebab apa nak tukar kitab? Sebab apa jadi nak tukar kitab? Nak bawa kitab ni dekat Maghrib. Ngorek. Sinilah. Sebab kitab ni pernah diajar dahulu. Tapi berhenti di bukan pertengahan lagi. Awal jalan dah berhenti dah. Awal-awal. Tak sampai tengah. Jadi alang-alang kitab dah ada, nak bawa ke situ. Sebab dulu banyak yang cancel sebab macam-macam lah. Katanya tak ada roh lah, apalah. Ustaz yang cancel pun ada. Macam-macam cancel sebab tahulah tauhid. Mungkin orang tak tahulah orang sini. Orang sini ada kat sini. Orang kat sini pun tak, sekarang pun tak ada orang sini. Tu orang sini lagi. Orang sini juga ke? Orang sini. Orang bukan orang sini juga. Macam mana? Jadi orang sini ni mungkin tauhidnya mantap-mantap lah ke? Wakil. Jadi menyebabkan tak ada tauhid. Tak ada. Ustaz tak ada kan? Asalnya Ustaz Syahid pun dah syahid. Lepas tu Ustaz belum apa nama ni? Ustaz Nafiri. Sama tak ada. Dia jadi macam tak ada lah. Payah lah. Sebab jauh. Lepas tu sebulan tak sesuai lah. Tak ada. Akhir sekali langsung. Dulu ada dulu. Tapi itulah atas sebab-sebab tertentu. Jadi kita nak cuba untuk kali ke 18. Nak cuba bawa untuk Maghrib di sini. Jadi tu yang terpaksa tutup. Cadangan kitab kat sini Aqidatun Najin. Macam? Nah, malam lah maksudnya. Tu cadangan. Sebab kita Aqidatun Najin yang ganti ni lah. Sebab dah tak ditutup ni mesti kena ganti. Bukan tutup saja, ganti. Rasa sesuai Aqidatun Najin sebab malam kan. Dia punya lain macam sikit dia punya tu kan. Haji Aqidatun Najin khatam dah dekat Cenderawasih kan. Khatam 7 tahun. Boleh minta apa-apa minta tolong ni. Haji Bakar. Kan Aqidatun Najin kan? Yang apa panggil? Kuliah yang duha tu, apa panggil? Tafakuh Fiddin. Aqidatun Najin. Iyalah, Yayasan Pahan ni. Aqidatun Najin, Ustaz Nafis. Tempat Ustaz apa-apa hal kita boleh rujuk kat dia. Sebab tu saya nak bawa Aqidatun Najin. Habis iyalah habis dah. Periksa habis lah. Khatam. Mantap lah. Tak masuk. Tak masuk.
Orang rumah masuk. Apa-apa kita tanya dia tanya orang rumah dia. Orang rumah bagi tahu dia, dia bagi tahu kita. Yalah memang pun. Dia tak boleh masuk dia. Kan? Tak boleh masuk kan itu. Dia tak boleh masuk. Dia halang. Dia halang. Tak boleh masuk. Sebab saya nak masuk tu nombor 2. Sebab dia ada periksa, dia ada sijil apa semua. Kawan ni nak masuk tengah-tengah. Itu yang dihalang. Yang pertama tu saya tak masuk. Saya nak masuk dulu, tak boleh. Katalah yang pertama saya dah khatam dah. Saya nak masuk yang kedua je ni. Tak bagi. Allah. Hai. Jadi Haji apa ni Zainal. Mana kita? Yalah. Tak boleh. Tertipu. Tapi tak apalah, kita cuba bawa kat sini dekat Maghrib. Sebab ni ringan sikit. Arab-Arab berjaya lah. Sebab tak boleh. Setiap tempat mesti ada tauhid. Mesti kena ada. Tak boleh. Sini tak ada. Tengok. Tak ada tauhid sini. Elok tak? Lepas tu malam, kita dah lama tak buka akhir tahun Najin tu. Dah tutup gitu ya. Kita buka akhir tahun Najin. Macam mana? Boleh tak? Orang PSJ boleh? Jadi tak? Akhir tahun Najin ada kita tak? Kena beli tak? Shopee. Mana yang beli? Duduk belakang. Tukang beli ada duduk belakang, tak apa. Yang Rumi pun ada Jawi tapi tebal sikit lah. Tebal ni. Ni kalau khatam ni Masya Allah. Wali terus. Tebal ni. Itulah rancangannya. Lepas raya nanti. Lepas raya. Jadi ni duduk tengah-tengah iradah ni. Jadi kita ambil masa yang ada berapa lama ni. Kita nak habiskan ni aja. Lepas tu settle. Lepas tu tutup. Buka balik nanti Maghrib lah. Maghrib lepas raya nanti. Okey. Kita membahaskan tentang iradah. Qudrah dah selesai. Iradah pun dah separuh dah. Separuh jalan. Muka surat 55. Rumi. Jawi 23. Jawi 23. Rumi 55. Membicarakan tentang iradah. Allah. Kita membahaskan tentang iradah, iaitu kehendak ataupun ketentuan. Ketentuan Allah. Apa kita bahas? Kita bahas agak panjang. Sejam 40 minit tak silap yang lepas. Sejam 44 minit. Ya Allah, lama. Ni tak boleh lama, pendek-pendek dah lah. Allah, jelahnya pakai. Kat mana? Itulah dinamakan mungkin mutaqabilat. Tu. Sekejap kita undur balik kejap nak tengok cerita apa ni. Tentang iradah, Allah yang menentukan, yang mana bila Allah menentukan, misalnya dia berkata putih, maka tinggal segala warna lain. Tinggal. Maksudnya warna lain tu tak jadilah, dah Allah tentukan warna putih. Dan menentu pula ia jihah arah utara. Misalnya Allah tentukanlah ianya utara. Kalau kita kata Kedah, Perlis, duk utara. Daripada kita ni utara. Misalnya, maka tinggal ia segala jihah yang lain. Arah lain tak terzahir lah. Sedangkan pada asalnya Allah nak tentukan kod mana pun boleh. Utara, selatan, timur, barat. Tapi bila Allah tentukan ianya utara, bila Allah tentukan ianya utara, maka yang lain tu tak, yang kita bahas iaitu setiap perkara yang Allah jadikan, apa sahaja yang Allah jadikan makhluk ni, sebelum Allah jadikan, dia duduk satu tahap, satu taraf. Kita dah bahas ni ulangannya ni. Tak baca lagi untuk malam ni, ulangan. Satu taraf. Orang Melayu panggil taraf, setaraf. Asalnya taraf. Tu bahasa Arab, taraf. Apa? Wa atrafan nahar. Tu, nasyid apa tu? Wa atrafan nahar wa ja'alahu lana hujjatan. Tu apa? Taraf tu lah. Wa atrafan nahar, taraf. Tapi jadi bahasa Melayu taraf.
setaraf. Tidak setaraf kan. Dia taraf. Asalnya semua sama taraf. Satu taraf. Setaraf. Asalnya. Semua. Kemudian, tiba-tiba dalam semua, okey, kita ambil kata, kalau nak kira warna, merah, dia ada di sini kan, warna tu kan, merah, hijau, kuning, semua warna yang ada, semua duduk setaraf. Sebelum adanya ia, sejadah ni. Sejadah kita panggil, sejadah panjang. Kemudian, terciptalah ia, adalah ia. Bila ada, Allah yang menentukan ianya ada. Macam mana bentuk dan sebagainya. Kita nak fokus dekat warna. Dalam banyak-banyak warna hijau yang jadi. Asalnya sebelum tu, nak jadi merah pun boleh. Allah nak tentukan ianya merah. Boleh kuning. Boleh semua warna yang ada. Semua boleh. Tapi bila ianya jadi, hijau yang asalnya setaraf. Akhirnya hijau yang muncul. Ada. Jadi, sekarang ni, macam mana asalnya semua satu taraf, tiba-tiba hijau pula yang menjadi pilihan. Tentulah kita kata. Mesti ada yang mengangkat satu taraf semua setaraf tadi, ke lebih tinggi sikit, iaitu dah jadi. Sebelum tu tak jadi lagi. Cuma kebolehan, kebarangkalian atau kebolehan. Boleh aja warna apa-apa Allah nak jadikan, semua boleh. Sebelum ni hijau, sebelum hijau ni terzahirnya hijau, semua ada kemungkinan untuk jadi warna. Semua ada kemungkinan. Nak jadi warna merah boleh, semua boleh. Tiba-tiba, bila terjadinya hijau, mesti ada yang dah tak setaraf dah. Dia timbul lah. Mesti ada yang menentukan supaya ianya. Kalau bahasa kita, menentukan ianya hijau lah. Tak syok kata sebut gitu. Dia sekadar sebut selapis gitu aja. Allah yang tentukan ia warna hijau. Dia selapis je. Dia sebenarnya bukan gitu. Semua dia boleh warna apa-apa. Sebelum dia ada ni. Hijau pun boleh, semua boleh. Tiba-tiba, semua duduk setaraf. Tiba-tiba hijau yang menang. Dengan maksud terzahir. Mesti ada yang mengangkat, memilih. Kalau iradah, menentukan. Sebab apa kan? Allah menentukan. Kita sebut Allah menentukan. Kadang-kadang tak rasa. Allah menentukan. Kita kata Allah menentukan dengan makna sebelum ni semua boleh jadi, semua boleh. Kemungkinan ni semua boleh jadi. Tiba-tiba jadi yang ini Allah tentukan. Kita kena ingat tak? Semua boleh. Kalau kita kata Allah menentukan, kita cuma nampak Allah yang tentukan ianya warna hijau. Macam tak hebat sangat penentuan itu. Betul lah Allah tentukan, tapi tak nampak hebat. Tapi kalau semua warna-warna yang ada ni, semua berkemungkinan boleh dizahirkan. Kemudian dalam banyak-banyak ni Allah tentukan. Akan nampak kehebatan kat situ. Jadi Allah yang tentukan, dia jadi hijau. Itulah utara. Apa lagi? Misalnya, maka tinggal ia. Tinggal tu maksudnya kekal duduk taraf yang sama. Yang lain. Merah, kuning, putih, hitam, semua dia kekal duduk taraf yang sebelum dia ada ni. Hanya yang terzahir adalah hijau sahaja. Ya? Itu maksud tinggal. Maka tinggal ia akan segala jihah. Kalau utara, bila Allah tentukan utara, habis tinggal segala arah-arah yang lain. Sebab Allah tentukan ianya utara. Sedangkan sebelum Allah tentukan ianya duduk utara, semua je boleh. Nak duduk selatan boleh, utara boleh, timur, barat, timur laut, apa semua boleh. Barat daya, semua boleh. Semua boleh jadi. Kemudian tiba-tiba semua setaraf. Kemudian tiba-tiba utara yang muncul. Utara jadi yang bianya belah utara. Maka Allah menentukan. Allah menentukan. Semua Allah boleh tentukan. Cuma Allah tentukan utara. Allah tentukan tu. Utara. Allah yang bersifat iradah. Maka yang lain-lain tu dia kata, maka tinggal. Kenapa perkataan tinggal tu? Maka kekal. Boleh cakap kata. Kekal lah yang lain-lain, kekal duduk taraf yang sama. Yang menang utara saja, ataupun yang terzahir utara saja. Allah yang pilih, ianya duduk utara. Tinggal yang lain. Tinggal yang lain. Itu yang kita ingat tak? Hukama. Bahasa apa namanya? Kata-kata ahli fikir. Cerdik pandai. Hukama. Apa? Tahulah apa dia. Saya dah sebut dah. 2 minggu lepas. Apa? Yang tu lah. Apa dia? Diri. Tanggal. Orang. Tinggal. Yang tinggal. Hanya tunggal. Kenapa tu Allah? Sedap awak pergi sambil kena tarik, sedap awak tu. Tinggal.
Yang tinggal hanya tunggal. Dan menentukan seperti Kelantan misalnya, maka tinggal ia akan segala tempat yang lain. Tinggal tu bukan duduk, tinggal tu maksud kekal, tak terzahir yang lain. Dan menentu ia Allah pula dengan seorang itu dengan tinggi misalnya, Allah jadikan dia tinggi misalnya, maka tinggallah pendek. Sedangkan sebelum dia tu ada, dia nak jadi tinggi pun boleh, nak jadi rendah pun boleh, sama taraf. Tiba-tiba dia jadi tinggi, mesti ada yang memilih menzahirkan tadi tu. Sebab dia sama taraf. Tak, kita boleh kata dia tinggi sendiri, tak boleh. Akal yang sejahtera tak boleh terima. Dia jadi tinggi sendiri, tak boleh. Sebab tinggi dan rendah, sebelum dia ada, dia boleh kedua-dua. Tiba-tiba dia jadi tinggi, mesti ada pilih ni, ada yang pilih. Allah lah. Itulah dinamakan mungkin mutaqabilat, kemungkinan yang bertentangan, yang bertentangan. Dua perkara yang bertentangan. Bila kita kata hitam, mana yang bertentangannya putih. Itu mungkin yang bertentangan. Mungkin tu kebarangkalian yang bertentangan. Itu maksud mungkin mutaqabilat. Itu dinamakan mungkin mutaqabilat. Kemungkinan yang bertentangan. Yang bertentangan lah. Kalau bila kata Allah jadikan utara, yang lain-lain tu semua bertentangan dengan utara. Kalau kata merah, Allah jadikan merah, selain daripada merah itulah bertentangan. Mungkin yang bertentangan. Yang mana Allah jadikan sebahagian, separuh aja, bukan semua. Mungkin mutaqabilat daripada setengah-setengah barang, setengah-setengah perkara aja yang harus berlaku. Oh, comel. Lawa pakai. Lah, comel pakai baju biasa, uduh lah. Pakai tak pakai baju macam nak pergi nikah. Ya. Wah. Baju baru, baju Melayu. Baju raya pakai awal. Terbaik lah. Macam ni baru betul. Nak pergi mesyuarat pakai comel-comel. Mesyuarat ni. Tahu tak muka surat berapa tu? 55. Okey? Harus berlaku dan setengah-setengah barang yang harus berlaku di atas mungkin. Setengah-setengah barang yang harus, yang boleh berlaku di atas mungkin. Mungkin tu kita lah. Setengah-setengah. Itu dinamakan mungkin mutaqabilat. Kemungkinan yang bertentangan. Daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku. Setengah-setengah lah. Maksudnya mungkin mutaqabilat ni tinggi dengan rendah. Bukan setengah-setengah. Jadi kalau Allah tentukan tinggi, maka taklah rendah. Mana boleh Allah tentu tinggi dan rendah dalam masa yang sama kan? Bila Allah tinggi, dia panggil kemungkinan dua-dua boleh jadi, tapi ianya dua-dua bertentangan. Mungkin mutaqabilat ni dua-dua boleh jadi, akal menerima kalau dua-dua ni terjadi. Cuma dia bertentangan. Bila dia bertentangan, dia hanya kena jadi satu je lah. Macam mana nak jadi dua sedangkan dia bertentangan? Tak masuk akal. Itu tak masuk akal ataupun mustahil akal. Memang Allah boleh jadikan tinggi, Allah boleh jadikan rendah. Dua-dua boleh. Tapi kalau Allah jadikan tinggi, taklah jadikan rendah. Itu dipanggil setengah. Bukan semua, setengah aja, separuh. Jadi dia kata Allah menjadikan sebahagian daripada perkara mungkin. Kata Allah bukan jadi semua, Allah jadi sebahagian aja. Dia tak faham. Memanglah Allah jadikan sebahagian. Sebab ianya perkara yang bertentangan. Mana boleh Allah jadikan kedua-duanya dalam satu masa. Sebab dianya dua perkara yang bertentangan. Bukan bermaknanya Allah tu lemah. Bukan. Dia dua perkara yang bertentangan. Dua perkara yang bertentangan. Jadi tu maksud mungkin mutaqabilat. Barang yang harus berlaku di atas mungkin. Akal menerima untuk ianya jadi macam ni pun boleh, dua-dua boleh, macam ni pun boleh. Tapi yang Allah menentukan tadi tu hanya sebahagian, setengah. Sebab dia mungkin mutaqabilat. Yang mendaki Allah Ta'ala, Allah yang mendaki, Allah yang menentukan. Dan menentu ia, ya Allah, akan mungkin tadi, dengan sifat iradah itu. Mudah-mudah cakap lah. Ni bahasa mudah-mudah cakap. Allah yang bersifat iradah, Allah yang bersifat iradah menentukan. Jadi yang kata yang ada tu Allah lah, iyalah Allah. Jadi iradah lah yang buat. Bukan, iradah lah yang tentu. Itu dipanggil mudah-mudah cakap. Tapi bukan iradah Allah. Allah yang bersifat iradah menentukan.
bukan dengan tergagah. Oh, ni bila Allah menentukan atau bila Allah kehendak sesuatu, bukan dengan tergagah, kena paksa. Tak, bukan dengan tergagah, kena paksa. Ada? Dah. Kalau Allah kena paksa, siapa nak paksa? Maknanya bukan Tuhan lah kalau kena paksa. Bukan dengan tergagah. Dan bukan lalai. Bukan lalai. Lalai tu Allah tak nak buat tapi terbuat. Atau lupa. Lupa betul. Atau dengan lupa. Kehendak Allah tu dengan lupa. Nanti dia akan bahas satu-satu kat bawah tu. Atau dengan illah. Oh, ini masalah dengan illah. Atau dengan tabiat. Atau dengan illah atau dengan tabiat. Tahu tak? Atau dengan illah. Sebab. Illah tu sebab. Atau dengan illah. Allah buat sebab ke? Kalau kita kata bukan Allah buat, Allah hendak. Apa yang Allah tentukan dengan bersebab. Dia kata tidak dengan ilah, bukan dengan sebab. Sebab tu letak dekat kita. Yang ni susah sikit lah nak faham. Susah sikit lah. Allah ilah ni, dia punya perkataan Melayu dia sebab, kerana, supaya. 3 ada lagi tak? Rasa 3 tu je. Sebab orang bahasa Melayunya dipanggil supaya, sebab, kerana. Alasan. Boleh juga. Beralasan. Dengan alasan. Alasan je tak boleh. Dengan alasan. Tak juga. Semua tidak. Walaupun ayat Quran, itu yang masalahnya. Bila kita baca ayat Quran, dia ada seolah-olah ada sebab. Allah buat tu sebab. Ada illah. Apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi, tanya ayat tu hari tu tak? Tepek dah tak lagi? Dia nak tepek dinding. Yalah, orang kaya dia lain macam. Dia ayat 1000 dinar je. Tapi kita faham. Nanti lepas ni tepek nanti boleh faham terus. Ke dah tepek dah? Duk lagi. Lama tempoh. Buat pada mah apa. Okey. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagi jalan keluar. Kan dia ada sebab, ada ilah lah tu. Kena siapa bertakwa, baru Allah bagi jalan keluar. Kalau orang tak bertakwa, Allah tak bagi. Jadi kalau Allah bagi jalan keluar, kerana dia tu bertakwa. Kerana keluar dah kerana. Kita kata gitu, kita bercakap tu tak apalah kita nak bercakap. Kerana, sebab. Tapi akidah tak boleh pegang gitu. Yang ni susah sikit lah. Ini pernah bahas dalam online dulu tak? Nak? Ingat? Dia agak lama masa Risalah Tauhid tak silap. Ilah saja. Bahan ilah. Sebab ilah ramai orang salah faham. Okey. Apa ni? Ilah dia mengotor. Ilah dia takut mengotor. Dia bukan masuk lalu. Kalau masuk, dia tak ada ilah. Dia sami'na wa ata'na. Orang haid masuk ke masjid haram, sami'na wa ata'na. Maksudnya dengar, patuh, tak tahu sebab. Tak ada ilah, tak tahu. Tapi kalau lalu, sebab orang haid haram masuk masjid. Tapi kalau lalu, orang haid boleh lalu dalam masjid. Dengan syarat, dengan ilah tu. Ilah dia sebab takut menitik. Jika dia lalu ke masjid dalam keadaan dia boleh jaga, tu ilah. Boleh jaga, maka dia benar dia akan masuk. Okey. Oh, kerana ada ilah ataupun kerana tak ada ilah? Tu soalan ke jawapan? Oh, cakaplah soalan dengan jawapan lebih kurang sama. Okey. Soalan, adakah ia ada ilah atau tidak? Tak ada. Dia sama dengan orang junub. Oh, junub masuk masjid tak boleh. Apa ilah dia? Tak ada. Memang tak ada. Sebab ada hukum hakam yang kita boleh cari kerana. Ada hukum hakam kita tak boleh cari kerana. Tak jumpa. Sami'na wa ata'na. Dengar, ikut aja.
Boleh tak? Bukan boleh lalu, boleh duduk. Kalau ada illah, kat situ dia nak bawa. Kalau ada illah, kalau sekarang ni pakai elok-elok apa semua, dah tak mungkin menitik, maka bolehlah masuk masjid. Kalau illahnya adalah kerana takut mengotori. Tapi tidak. Sebab memang tak boleh masuk. Begitu juga orang berjunuk. Orang berjunuk lagi tak kotor apa-apa. Kenapa tak boleh masuk juga? Sebab dia tak ada illah. Dia cuma hukum yang datang patuh saja. Ta'abbudi terus. Jadi kalau ada, tapi ada yang ada illah. Ada juga hukum hakam yang ada illah. Kerana apa? Kita puasa kerana apa? Ada. Nak menyihatkan badan lah. Enjin kalau tak tutup enjin boleh rosak perut kita. Dan ada illah. Maka puasalah kamu, maka kamu sihat dan sebagainya. Ada macam-macam kita boleh jumpa. Ada yang kentut batal wuduk, basuh muka, tangan, kepala, kaki. Tak ada. Kalau kentut, lepas tu nak semayang kena basuh punggung. Ada. Takut-takut terkeluar. Tu illah dia. Tapi bukan basuh tempat tu, tempat keluar angin. Tak ada. Dengar je. Dengar dan patuh aja. Tu illah tu, nak cerita illah tu. Jadi kita ambil maksud illah sebab tadi. Tidak aku jadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Untuk satu lagi tambah untuk satu lagi. Maksudnya itu illah juga, untuk tu. Untuk tu juga adalah salah satu Melayu punya illah. Ingat maksud Allah jadikan kerana nak suruh kita ibadah. Sedangkan dia sebut sini Allah jadikan kita dan Allah tentukan kita. Allah berkehendak kita ada dengan kerana ada illah tu. Sedangkan akidah kita Allah tak ada illah, tidak buat sesuatu dengan illah. Buat aja. Allah nak aja. Sebab tak ada sebab. Dia tak ada sebab, tak ada illah, tak ada kerana, tak ada supaya supaya kamu macam mana ayat dia? Yang biasa supaya je ingat. Bertakwa tu. Kalau la'allakum tak. La'allakum bukan. La'allakum mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu kesan kita. Ni cerita kesan tu dekat Allah. Allah apa? Supaya. Buat begini-gini supaya jadi gini-gini. Allah sendiri kata dalam Quran ada menceritakan tentang sebab Allah buat ni sebab ini. Sebab tu hanya untuk kita je. Kita je kata sebab. Kita dijadikan sebab untuk ibadah. Kita yang kata sebab kita. Bukan Allah jadikan kita dengan sebab Allah nak suruh kita beribadah. Tidak. Nampak? Bila kita letak dekat Allah, itu pegangan. Kita tak boleh letak sebab. Ilah lah, tak boleh supaya, kerana, tak boleh. Allah tidak ada, betul kata, tidak ada kerana. Tidak ada satu kerana. Maksudnya apa yang Allah buat tu tak ada kerana. Bukan kerana. Walaupun ayat Quran kata kerana. Tapi itu bukan bermaksud kerana bagi Allah. Kerana tu bagi kita. Kita buat apa? Kerana apa? Kerana. Iyalah. Allah uji sebab Allah nak tengok. Allah nak tengok kita ni boleh tahan ke tak ujian. Allah nak tahu adakah kita ni boleh tahan ujian tu. Mana Allah tak tahulah kita boleh tahan ke tidak. Ke macam mana? Itu bagi kita sendiri, bagi sebagai makhluk. Bukan letak dekat Allah, letak dekat kita. Allah nak uji kita ni. Allah nak tengok kita ni boleh sabar ke tidak. Dengan maksud itu letak dekat kita. Kita yang cakap untuk kita, bukan Allah. Bukan Allah tak tahu. Bukan. Tu masalah masalah illah. Illah ni. Ramai yang salah faham bab ni. Kesian lah. Sebab itulah. Sebab ayat-ayat Quran dia baca, ambil terjemahan, lepas tu ada supaya. Tu illah. Nanti akan bahas illah, takut tak habis pula malam ni. Okay? Kita baca dulu. Atau dengan tabiat.
Tabiat tu yang gerak cincin, gerak jari, gerak cincin, gerak troli, gerak barang. Nanti kita bahas sebab tu. Kita baca dulu. Tu tabiat. Bukan tabiat tu tabiat manusia, manusia bertabiat. Bukan. Maksud tabiat tu dia orang sekarang cakap semula jadi. Tu tabiat. Okey? Yang lima lah dia. Bukan dengan Allah berkehendak, iradah Allah tu, Allah berkehendak tu bukan dengan tergagah kena paksa, bukan dengan lalai, bukan dengan lupa, bukan dengan ilah bersebab berkerana, bukan dengan tabiat. Lima. Okay? Perkara itu mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil lah, rosak sifat ketuhanan. Dan bagi iradah itu dua ta'aluk. Oh, dia tak masuk lagi. Oh, bawah ni. Dan iradah itu dua ta'aluk, iaitu ta'aluk suluhi qadim, artinya patut dan padan. Bagi menghendaki, patut dan padan. Apa? Kemampuan kot. Kalau letak dekat makhluk, maksudnya kemampuan. Dia tak buat, dia tak nak lagi. Tapi boleh tak kalau nak? Boleh. Cuma tak nak lagi? Tak nak lagi. Nak boleh, tak nak pun boleh. Dia ada kemampuan untuk nak dan tak nak. Dia ada kemampuan untuk tentukan gini-gini, semua ada kemampuan. Tapi tak tentu pun lagi. Ada panggil suluhi qadim. Yang ini kita akan bahas detail nanti. Kita akhiratun najis nanti. Boleh? Lepas hari ni tak? Jadi kan ni? Kita ada kitab. Kitab akhiratun najis. Ada? Jadi semua ada. Mantap. Okey. Jadi kita akan bahas dalam akhiratun najis lagi mantap berkaitan dengan penerangan suluhi qadim, tanjizul qadim, tanjizul hadis. Jadi secara ringkaslah dulu. Kita nak habis ini je. Jadi kemampuan. Kalau nisbah makhluk dia panggil kemampuan. Itu maksud patut dan padan. Patut dan padan. Patut. Apa? Patut. Patut boleh tak? Bahasa Melayu patut. Patut dan padan. Ada kemampuan. Okey, kita tengok patut Patut ni Melayu apa? Patut. Susah nak sebut kan Melayu. Patut. Okey, macam ni. Dia kena pecat kerja. Dia kena buang kerja. Seorang ni buang kerja. Dia kena buang kerja. Dia pun cerita kat kawan dia. "Oi, aku kan kena buang kerja." "Siapa buang kerja kau?" Ahmad yang buang aku kerja." "Oh, Ahmad yang kita jumpa tu." "Ahmad yang kita jumpa itu lah." "Oh, kau nampak yang kita jumpa itu kan?" "Ahmad tu lah. Dia lah buang kerja aku." Maksud dia lah yang buang kerja aku. Apa pasal dia buang kau asal dia buang kau kena buang kerja? Asal dia buang kau sebagai pekerja? Dia bos. Kawan dia cakap apa? Patut pun. Tu lah patut tu apa? Apa? Itu nak cakap patut ni patut. Patut pun. Layak. Layak lah. Patut layak. Boleh lah juga. Layak. Boleh juga. Layak. Layak. Memang layak lah. Patut pun. Ataupun dengan maksud, patut tu dengan maksud, bos dia Ahmad tadi tu, dia ada kemampuan untuk kekalkan kerja ataupun nak buat apa dia kemampuan. Itu dia tak patut tu. Tapi kita kata suluhi qadim patut. Jadi tak nampak kat mana patut tu. Patut dan padan bagi menghendaki. Allah menentukan tadi patut dan padan. Jadi payah nak faham tak? Jadi senang faham maksud patut tu macam tadi tu. Patut pun dia boleh buang kau kerja, dia bos. Maksud apa? Memang sepatutnya lah, selayaknya. Tu. Jadi layak dalam setengah kitab dia sebut juga. Suluhi qadim ni layak. Patut, layak, padan. Padannya padan. Orang dah cakap dekat dia, jangan main situ, jangan main tepi longkang, jatuh. Padan ke? Padan lah. Selayaknya juga kan? Selayaknya kau dapat jatuh longkang. Sesuai. Itu maksud. Jadi itulah maksud suluhi qadim. Kalau dekat makhluk dia panggil kemampuan lah. Kemampuan untuk nak apa-apa. Allah boleh nak apa-apa sahaja. Perkara yang mungkin ni semua Allah boleh menentukan. Semua segala yang mungkin, segala yang harus ni semua Allah boleh tentukan. Cuma Allah tentukan tak? Tak. Cuma kemampuan untuk tentukan tu boleh. Suluhi qadim. Itu secara ringkas dululah. Ya? Ni fardu kifayah ni bukan fardu ain. Menentukan apa-apa mungkin.
pada sedia kala. Bila lagi yang ada kemampuan itu? Sedia kala. Sedia kala. Maksudnya bukan mula-mula Allah tak mampu. Selang lama sikit baru mampu dah. Sebelum tu tak boleh nak tentukan. Tak boleh Allah nak tentukan ini. Tak cukup. Tak cukup power nak tentukan. Selang berapa lama baru okey, sekarang dah okey. Tidak, sedia kala. Sedia kala ya. Dan keduanya ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim, tadi ta'alluq suluhi qadim. Ni ta'alluq tanjizi qadim. Ni lulus pula, lulus pada qadim. Apa maksud lulus? Berlaku sedia kala. Kalau dalam masalah iradah, tentulah Allah tentukan. Allah tentukan sejak sedia kala. Tadi maknanya Allah itu boleh menentukan suluhi qadim. Boleh menentukan apa saja Allah nak tentukan. Yang perkara mungkinat mutaqabilat yang bertentangan pula tu, panjang pendek. Allah boleh tentukan semua. Suluhi qadim, sejak azali lagi. Kemampuan ataupun boleh Allah nak tentukan mana-mana saja. Walaupun ianya perkara bertentangan, Allah boleh tentukan ini atau yang ini, atau lah. Bukan dan, atau. Kemudian Allah pun tentukan. Tentukan tu juga azali juga, iaitu tanjiz qadim. Artinya berlaku sedia kala ataupun Allah tentukan, menentukan dan mendaki dengan setengah-setengah mungkin daripada segala mungkinat yang tersebut. Sedia kala. Apa yang terjadi semua Allah telah tentukan tanjiz qadim. Apa sahaja yang telah terjadi dan akan terjadi, Allah dah tentukan apa sahaja yang akan terjadi. Daripada sejak alam ni ada sampai kiamat, malah bukan kiamat aja, sampai dalam syurga, yang syurga itu kekal selama-lamanya, semua Allah telah tentukan. Allah telah tentukan. Sampai bila-bila? Sampai tak ada penghujung. Tidak ada sud. Tak ada penghujung. Sampai bila-bila? Habis dalam syurga. Kalau orang dalam syurga tu berkelip, Allah tahu dan Allah yang tentukan. Allah tahu tu ilmu lah, tak apalah. Allah yang tentukan ianya berkelip. Kalau berkelip mata. Dalam syurga. Semua ada dalam ilmu Allah. Bila sebut ada dalam ilmu Allah, bila sebut mungkin, maka Allah lah yang tentukan. Ada juga yang dalam ilmu Allah, tapi Allah perkara yang mustahil pun ada. Nanti kita bahas waktu lah nanti. Cuma perkara mungkinat ni ada pada ilmu Allah, perkara mungkin, dan Allah yang nak. Ianya. Bila ni? Sejak azali lagi. Ini yang kita kata, apa yang berlaku adalah takdir daripada Allah. Ini kembali kepada perbahasan qada dan qadar balik. Rukun iman yang ke-6. Kembali balik kepada perbahasan untung baik, untung jahat. Perkara baik dan perkara yang jahat, perkara yang tak elok, maksiat, semua adalah Allah telah tentukan sejak azali lagi, ataupun tentukan Allah tentukan sejak azali lagi, sedia kala, ta'alluq tanjizi qadim. Semua perkara. Yang ini yang setengah tak boleh terima, lebih-lebih lagi berpahaman Mu'tazilah, walaupun dia tak mengaku dia Mu'tazilah. Mu'tazilah ni tak payah mengaku. Dia berpahaman macam tu, Mu'tazilah lah dia jadi. Mu'tazilah, dia tak boleh terima. Mana pula? Allah tentukan. Perkara-perkara yang jahat semua yang Allah larang, Allah tentukan. Ia yang jadi. Ya. Soalan ni senang je. Kalau perkara-perkara yang Allah larang, ianya terjadi, bukan Allah tentukan, siapa tentukan? Atau tak nak gunakan tentu, kita guna nak. Perkataan nak lagi dekat dengan kita daripada tentu kan. Kita tukar. Nak. Kalau yang terjadi ni, yang Allah larang, ianya buat. Tapi jadi juga. Kita tu, siapa-siapalah makhluk buat juga. Yang Allah larang. Kalau bukan Allah nak, ianya jadi, siapa yang nak? Tu je lah jawab. Boleh jawab yang tu, settle. Siapa yang nak? Diri dia nak. Mana Allah tak nak ke? Allah tak nak. Oh, Allah tak nak jadi juga. Tu bukan Tuhan lah. Apa yang Allah tak nak tapi jadi juga. Tu bukan Tuhan. Tuhan ni apa dia nak semua jadi. Apa yang ditentukan mestilah jadi. Itu baru Tuhan. Ini ada Tuhan pula yang dia nak ada yang tak jadi. Apa yang dia nak? Yang kata Mu'tazilah ni, apa yang dia nak? Dia nak perkara-perkara jahat ni supaya orang jangan buat. Perkara yang dia larang-larang tu dia tak nak lah tu. Dia kata. Tiba-tiba orang buat juga. Bukan Allah yang nak. Nak tadi banyak saya nak guna perkataan tentu, tapi nak tu lebih dekat lah kan.
Tiba-tiba jadi juga. Habis siapa nak? Allah lah yang nak dari sudut pegangan. Sudut pegangannya Allah lah yang nak dia jadi. Ada ke perkara dalam dunia ni, tak kira lah perkara apa sekalipun, ada yang Allah tak nak jadi juga. Ada yang bukan Allah tentukan tapi jadi juga. Rosaklah sifat iradah. Allah yang bersifat iradah menentukan segala perkara. Segala-galanya. Itu pegangan. Nah, ni last kali dia kembali balik. Qudrah iradah dia akan kembali. Ilmu dia akan kembali balik kepada qudrah. Dia kembali balik kepada rukun iman yang keenam. Kalau tidak, tak kala kita doa waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Baca kunut berapa kali, ribu-ribu kali baca kunut. Tak kala kita doa gitu, waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, Engkau peliharalah aku. Waqi, pelihara kan? Peliharalah aku daripada dengan rahmat-Mu ya Allah, daripada syarra ma qadait. Keburukan, kejahatan, maksiat, kekafiran, larangan-larangan yang Engkau qadait, yang Engkau takdirkan ke atasku. Baca lalu, tapi bila cakap jadi Mu'tazilah. Dia tak sedar, dia tak tahu, dia tak mengaku pun. Mu'tazilah pun dia tak tahu apa. Tapi itulah pahaman Mu'tazilah. Tak baca kunut. Tak baca kunut terus. Tak baca kunut terus. Iyalah, aduh. Jadi semua itu dari sudut pegangan. Sebab kita tengah bincang pegangan. Kita bukan bincang tentang adab, nak bercakap. Itu lainlah. Dia akan kembali balik. Jadi maknanya bila kata ta'alluq tanjizul qadim, artinya berlaku sedia kala. Berlaku apa? Berlaku kalau iradah bukan buat. Qudrah yang buat kan. Iradah ni tentukan ataupun nak. Jadi menentukan yang berlaku tu ataupun Allah telah tentukan dan Allah menghendaki, Allah yang nak dengan setengah-setengah mungkin. Yalah setengah lah sebab dia dua perkara bertentangan. Iman, kufur. Iman, kufur. Itu kan dua bertentangan. Maka bila Allah tentukan dia tu kufur, maka taklah beriman. Setengah lah tu. Allah tentukan dia kufur, maka tidaklah dia beriman. Itu maksud Allah tentukan setengah. Allah tentukan setengah. Kalau Allah tentukan dua-duanya mana? Mana boleh? Tak masuk akal. Allah tentukan dia kufur dan beriman dalam satu masa. Mana boleh dua perkara bertentangan? Mana boleh duduk dalam satu masa? Dia panggil mustahil akal. Itu mustahil akal tu. Bukan adat lagi tu. Mustahil akal. Dengan setengah-setengah mungkin. Tapi kalau dua yang bertentangan tadi terjadi dua masa yang berbeza, tak ada masalah. Mula-mula kufur, Allah yang tentukan dia kufur. Lepas tu Allah tentukan dia beriman balik. Tak ada masalah sebab bukan masa yang sama. Okay? Daripada segala mungkinat yang tersebut. Mungkinlah, kita pun dah bahas dah mungkin ni kan. Mungkin ni Melayu jadi mungkin, maksudnya harus. Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Kita lah semualah selain pada Allah, masih Allah. Selain daripada Allah, boleh ada, boleh tiada. Bermula dalil atas ada iradah di zat Allah Ta'ala. Ya ke Allah ada kehendak? Ya ke Allah ni yang menentukan? Apa dalil ada pada Allah iradah? Bila sebut ada pada Allah, sifat ma'ani kan. Kita dah bahas sebelum ni panjang lebar. Sifat ma'ani beza dengan sifat salbiyah. Bermula dalil atas ada iradah di zat Allah Ta'ala. Di zat. Okay? Di zat Allah Ta'ala, dia panggil sifat ma'ani lah tu. Itu ialah kita fikir. Kita fikir. Tilik. Bukan fikir aja, tilik lagi. Kepada makhluk ini. Dia suruh tengok makhluk. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala iradah. Kalau Allah ni tak ada iradah, dengan maksud Allah tak ada lah nak menentukan ke nak tak ada nak. Allah tak ada kehendak. Boleh kata gitu juga. Niscaya adalah ia Allah tidak menghendaki. Jadi kalau Allah tak ada iradah, mana Allah tak adalah yang nak tu. Dan tidak menentu. Ini bukan tidak menentu. Tidak menentu ada maksud lain kan? Bukan tidak menentu tu. Tidak menentukan. Orang sekarang tambah dekan. Cantik. Tidak menentu. Bukan. Tidak menentukan. Jadi, maknanya Allah tidaklah menentukan apa-apa. Maka ada kala tidak menentukan apa-apa. Maka tak boleh lah. Kalau Allah tak menentukan, tak nak apa-apa, tak ada lah kita. Kita ni ada kerana ada nak tu lah. Ada tentukan tu lah. Sebab kita ni penuh dengan ketentuan.
Kita ni, kalau kita tak payah ambil alam, kita ambil kita, penuh dengan ketentuan. Ketentuan Allah lah. Penuh dengan pilihan kita ni. Yang pilihan ni sama berat. Tiba-tiba berat belah macam jadi macam kita. Tak boleh. Kalau tengok diri kita, wa fi anfusikum, pada diri kamu, afala tubsirun. Tak tengok ke? Okey. Daripada diri kita penuh dengan ketentuan. Kalau cakap bahasa biasa, perlu dengan ketentuan Allah. Dengar macam seronok gitu je. Daripada diri kita penuh dengan ketentuan Allah. Rasa macam seronok je. Cuba kita detailkan maksud dari sudut tauhid. Pada diri kita penuh dengan ketentuan. Pertama, laki perempuan. Dua perkara bertentangan tu. Sama berat. Tiba-tiba jadi laki. Mesti ada yang menentukan. Itu satu. Lepas tu pula, tinggi. 5-10. 5 kaki 10 inci. Kenapa tak 5-11? Sebab 5-11 pun boleh jadi juga. 5-10, 5-9, 5-8. 5 tu 5 kaki lah kan? 8 inci. 5, semua, setiap ketinggian tu, semua berkemungkinan. Tiba-tiba jadi 5-10. Siapa yang pilih? Sebelum kita ada ni, kita boleh jadi semua ukuran. Harus untuk semua ukur. Tiba-tiba dalam banyak-banyak ketinggian, ukuran ketinggi kita, jadi 5-10. Tak boleh jadi sendiri. Tadi laki perempuan. Jadi laki boleh, jadi perempuan pun boleh. Tiba-tiba jadi laki. Kat situ satu dah. Lepas tu lah, ketinggian kita semua berkemungkinan. Tiba-tiba dapat 5-10. Itu tak kira lagi. Mata boleh jadi 4 biji. Boleh. 5 biji boleh, 6 biji boleh, sebiji boleh, tak ada mata boleh. Tiba-tiba jadi 2. Maknanya ada ya. Sebelum adanya 2 biji mata, kita boleh ada semua berapa biji mata, berjuta-juta biji mata sekali pun. Boleh. Tiba-tiba jadi 2. Biji mata pula warna. Warna hijau, warna biru, warna macam-macam, warna coklat, warna hitam, semua ada warna mata tu. Semua boleh jadi. Tiba-tiba jadi warna mata coklat. Apa dia panggil warna mata tu kan? Ada orang pula mata biru. Orang putih mata biru. Tiba-tiba ada yang orang putih juga tak jadi biru pun, mata coklat macam orang Asia juga. Macam mana tu? Ada yang tentukan, ada yang tentukan. Dia tengok orang lain. Tak payah tengok orang lain, tengok diri sendiri. Macam-macam. Jari ni boleh ada daripada 1, daripada kosong tak ada jari langsung. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berjuta-juta tak habis-habis. Semua kemungkinan. Tiba-tiba jadi 10 jari dari tangan. Takkan. Kalau ikut peratus ni, kebarangkalian, nak jadi 10 ni berapa persen kebarangkalian daripada infinity? Daripada infinity tu berapa persen 10 jadi tangan ni? 0.0000000. Tiba-tiba kemungkinan yang sangat kecil itu pop jadi 10. Ada yang akad yang pilih ni. Sedangkan semua nombor, semua jari kita ni, bukan tangan, silap sebut tangan, jari, semua jari kita tadi, semua berkemungkinan. Semua satu taraf. Untuk jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai tak unlimited. Tiba-tiba dalam banyak-banyak kemungkinan jadi 10. Mesti ada tentu. Sebab kemungkinan. Dia kalau kemungkinan tu semua ada. Ada. Tak kira lah bab-bab lain lagi. Bab berat. Berat kita berapa? Sebelum ni 60. Tiba-tiba jadi 70. Lebih? Makan lebih lah. Sedang, ada orang makan tak berat-berat. Ada. Orang makan tak naik-naik berat badan. Ada, saya tak jumpa. Metabolisme dia tinggi. Ada orang makan gula sikit. Kecing kerak lah kat kaki lah. Doktor nama kerak kaki. Poloh hari-hari. Susu baru. Teh dengan susu, banyak susu lagi. Tak 60 lebih. Tengok. Relax je. Tak ada sikit pun kecil manis ke apa, tak ada nyakit pun. Ada orang lah makan lah, kena makan stevia lah apalah. Mesti ada yang tentukan. Mesti ada tentu. Orang ni macam ni, orang ni mesti ada penentuan tu, mesti ada. Itu kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu kalau kau tengok tak habis kaji. Kenapa? Kita makan ubat 2 biji, lega pening kepala. Ada satu ketika makan ubat dekat 10 biji tak lega-lega. Macam mana tu? Kalau kata makan 2 biji lega, setiap kali makan 2 biji terus lega lah. Tak, ada yang tak lega. Kenapa ni? Ada orang makan ubat ni sesuai. Makan ubat ni tu molek. Sakit dia apa-apa. Ada orang makan ubat yang dia tak elok, dia kena makan ubat jenis lain pula.
Mesti ada. Ada yang tentukan. Ada yang tentukan. Ada tu satu Allah lah, Tuhan lah. Tuhan tu pula mesti dia ada iradah. Sebab hidup kita ni penuh dengan ketentuan. Kena sebut dengan perasaan lah sekarang ni. Dah tahu dah cerita. Sebelum ni, semua ni adalah ketentuan Tuhan. Ketentuan. Tak kisah apa. Sekarang ni, tengok semua penuh dengan ketentuan. Semua penuh. Tengok je apa. Semua. Tu, aircon ni segi 4. Padahal, aircon ni sebelum dia ada, dia boleh jadi bulat, segi 4, 3 segi, hexagon, octagon, apa benda pentagon. Semua boleh jadi. Tiba-tiba dia jadi cipta jadi petak. Dia boleh jadi warna ni macam ni. Mesti ada yang tentukan. Cuma oleh kerana kita buat, kita perasan kita yang tentukan. Aku yang cat, aku. Sebab kita yang buat, kita rasa kita lah. Kita yang buat, kita rasa kita. Sebab kita memang terasa kita buat. Dan kita cakap pun memanglah aku yang buat. Aku yang cat, aku yang beli. Tapi hakikatnya, mana ada makhluk mana boleh datangkan bekas? Kembali balik kepada masalah qudrah. Kita mana ada nak kehendak. Kita perasan je kita ada nak. Kalau kita betul ada nak, dan nak tu milik kita, nak tu iradah lah kan, dekat kita. Kalau nak, apa yang kita nak, dapatlah. Sebab kita ada nak. Kita ada iradah. Tapi ada tak yang kita nak? Nak pakai Honda, tak dapat-dapat. Saya lah. Tak dapat sampai ke sudah. Ada orang nak pakai Wish. Dapat. Ya. Dia mana? Dia mesti lah. Dia mana boleh seorang-seorang dia kata. Ada orang nak pakai keroh ada dapat. Ada orang nak pakai keroh dapat. Ada orang nak pakai keroh dok keroh gitu Hari-hari dok keroh. Tak dapat. Maknanya kita punya nak ni sebenarnya kebetulan. Kalau istilahnya bahasa-bahasa orang-orang bijak pandai, nak kita ni kebetulan je dengan nak Allah tu sama. Sebenarnya nak kita pun tak ada kan. Tak apalah nak sebut boleh lah. Sekadar bercakap kan. Bercakap dia panggil adat cakap tak apa. Jangan terlebih tauhid pula. Nak cakap pun tak boleh. Ada terlebih tauhid. Nak cakap pun tak boleh. Cakap adat pun tak bagi. Tak boleh cakap gitu. Semua Allah tentukan. Lah cakap adat je. Jadi kita ni sebab kita ada kehendak, kita kata, sedangkan kehendak kita tu bukan sebenarnya tak ada pun. Kehendak kita tak ada pun. Kita je rasa kita ada kehendak. Dan kehendak kita sangat terbatas. Apa yang kita nak, ada yang boleh dapat, ada yang tak boleh dapat. Dan yang kita nak dapat tu sebenarnya kebetulan. Kita boleh kata istilah kebetulan dengan kehendak Allah tu sama. Dan sebenarnya Allah yang nak dulu, bukan kita. Allah dulu. Dalil niscaya adalah ia tidak maka ada kalanya dengan tergagah, atau dengan lalai, atau dengan lupa, atau dengan ilah, atau dengan tabiat. Jika Allah tidak ada iradah, kalau Allah tak ada iradah, Allah tak ada kehendak, Allah tak nak, tak ada nak tu, tak ada kehendak, dan tidak menentukan, maka yang terjadi ni maknanya kena paksa lah. Tergagah yang telah terjadi. Sebab benda ni dah ada. Tergagah, kena paksa. Lalai. Lalai ni maksud dia jadi sendiri ya. Semula jadi. Atau dengan lupa. Lupa ni sama dengan lalai. Atau dengan ilah, dengan sebab. Sebab ni maka jadilah ni dengan sebab. Atau dengan tabiat. Tabiat ni kita akan bahas lagi lah. Untuk permulaan adalah gerak pakai cincin dekat tangan. Kita gerak tangan. Cincin tu istilah dia panggil bergerak ikut sekali dengan tabiatnya. Secara tabiat. Tu maksud tabiat, bukan tabiat Melayu ni. Tabiat tu apa nak kata? Dia mengikut. Dia mengikut yang ada. Kalau macam tu dia jadi kerana tabiat. Kalau Allah tak ada iradah, dia jadi dengan ilah, dengan sebab. Jika ada semua tabiat, ilah, sebab ni, maka rosak sifat ketuhanan. Itu je lah. Bila rosak sifat ketuhanan, Allah tu bukan Tuhan. Macam tu lah, tu maksud dia. Dan jika Allah Ta'ala tergagah, dia nak
sesuatu tergagah, kena paksa. Niscaya tidak menjadi ia. Akan makhluk. Ia tu Allah, ia huruf besar. Niscaya tidak menjadi ia. Tidak menjadi ini maksud Allah tak jadikan. Allah tak buat. Dan jika Allah Ta'ala tu tergagah kena paksa, niscaya tidak menjadi, tak buat, tak jadi. Ia, Allah tak jadikan, akan makhluk. Allah tak jadi makhluk. Ini. Kerana ianya tidak menghendaki. Jika Allah dikatakan kat sini, tergagah kena paksa, mana Allah tak nak. Tergagah kena paksa, tapi Allah tak nak. Itulah maksud kena tergagah, kena paksa. Kalau nak, itu bukan nama kena paksa. Dia tak nak, tapi kena paksa. Suruh buat juga. Jadi bila Allah tak nak, tapi kena paksa, tergagah, niscaya makhluk ni tak ada. Kenapa dia punya niscaya, dia punya keputusannya makhluk ni tiada? Dia bagi kerana ianya tiada mendaki. Kerana Allah tak nak. Okey. Allah tergagah macam ni. Allah tak nak, tapi kena paksa. Tapi Allah tak nak, tapi kena paksa. Bermakna keputusannya adalah makhluk ni tak ada. Jika Allah tergagah, Allah kena paksa, maka makhluk ni tak ada. Kat mana nak faham? Bila Allah kena paksa, maknanya Allah tak nak. Betul nama kena paksa. Kalau nak, taklah nama kena paksa. Allah tak nak, tapi kena tergagah. Jika Allah ni kena paksa, tergagah, maknanya Allah tak nak. Bila Allah tak nak, makhluk ni tak ada lah. Sebab kalau makhluk ada juga, Allah tak nak, siapa yang buat? Dia kembali balik ke situ. Siapa yang buat? Bukan Allah lah, sebab Allah tak nak. Maknanya bukan siapa yang buat. Yang buat tu lah Tuhan sebenarnya. Ke macam mana? Ataupun Tuhan jadi dua. Bila Tuhan jadi dua, mustahil dah. Bila mustahil, tak masuk akal. Mana boleh Tuhan ada dua? Jadi kat situ dia punya kona dia kat situ tu. Iaitu jika Allah tergagah kena paksa, bermakna Allah tak nak. Bila Allah tak nak, maka tak bolehlah jadi makhluk ni. Kalau jadi juga, Allah tu bukan Tuhan. Senang dia kata gitu. Tapi kita telah meletakkan bahawa Allah itu Tuhan. Dah ada dah sebelum ni. Qudrah, iradah, yang bukan qudrah. Kita bahas awal-awal tu. Wujud, qidam, baqa' tu kita dah tentu dah. Allah ni memang Tuhan. Jadi kena bahas balik yang belakang ni. Allah tu memang Tuhan dah. Sebab Allah itu bersifat wujud, qidam. Tidak ada permulaan. Allah itu tidak ada permulaan. Baqa', kekal. Maka sifat ketuhanan yang sifat salbiah tadi tu, yang nak kata Tuhan dia kena ada sifat salbiah ni. Sifat salbiah ni menandakan Allah itu Tuhan dah. Dah memang pegang dah. Sebab tu kita masuk iradah dah ni. Dah pegang Allah tu memang Tuhan. Jadi bila kita dah pegang Allah itu Tuhan kerana sifat salbiah tadi tu, okey? Jadi jika Allah kena paksa, tergagah, maknanya bila Allah kena paksa tergagah, maknanya Allah tak nak. Bila Allah tak nak, tak bolehlah jadi makhluk. Makhluk tak ada lah. Tapi kalau makhluk ada juga, Allah maka Allah itu bukan Tuhan lah. Sebab yang lain pula yang jadikan. Bila sebut Tuhan, istighna dan iftiqar, terkaya dan semua makhluk memerlukan dia. Dan dia yang buat segala-galanya. Tiba-tiba, bila sebut Tuhan, Tuhan yang buat segala-galanya. Bila tiba-tiba Allah kena paksa, Allah tak nak. Tiba-tiba jadi juga. Maknanya ada yang lain yang buat. Bila yang jadi buat, rosak semua sifat-sifat tadi. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, semua rosak dah balik. Sedangkan kita dah pegang dah awal-awal dah ni. Dah awal-awal dah. Allah itu wujud, qidam, baqa', mukhalafah dah awal-awal dah. Allah Tuhan. Jadi rosak balik semua. Bila rosak, mana boleh rosak? Sebab kita dah pegang siap-siap. Dah memang Allah itu wujud. Allah itu qidam. Allah itu baqa', mukhalafah. Allah itu qiyamu binafsi wahdaniyah. Jadi, oleh sebab Allah tergagah, mana Allah tak nak, dan Allah tu memang kita masih lagi pegang Tuhan, maka makhluk ni tak ada. Susah nak faham tak? Jika Allah Ta'ala tergagah, kena paksa, niscaya tidak menjadi ia akan makhluk ni. Makhluk ni tak ada. Allah tak boleh jadikan makhluk ni. Sebab tak ada nak tu. Tak ada tentuan. Kerana ianya tidak menghendaki. Nak faham, kena faham macam tadi lah. Kerana Allah tak nak, memanglah tak boleh jadi dah Allah tak nak. Mana tahu Allah tak nak? Allah kena paksa. Kenapa kena paksa? Sebab Allah tak ada iradah tu yang kita nak cerita Allah. Jika Allah tak ada iradah. Ni kena renung ni, kena nazar. Kalau tidak tak nampak. Dan jika lalai ia, Allah tu lalai atau lupa, dia sekali lah, lalai atau lupa, ia, niscaya tidak ada juga makhluk ini. Kalau Allah itu lalai dan lupa, tak jadi makhluk,
Makhluk ni tak ada juga. Kerana kedua-duanya itu tidak menghendaki. Yalah, orang lupa lalai ni tak ada nak. Jadi bila Allah itu bersifat dengan lalai, maka tak adalah nak tu. Bila tak ada nak, macam mana kita nak ada? Sebab kita dah ada. Bila kita ada, menandakan Allah itu berkehendak. Okay? Dan jika perbuat juga dengan lalai dan lupa, kalau ada juga. Walaupun Allah itu lalai dan lupa, niscaya bertukar habis hakikat makhluk. Bertukar habis hakikat makhluk ni. Maksudnya, bertukar habis lah. Bertukar habis. Makhluk ni Allah cipta. Bila Allah itu lupa dan lalai, maknanya Allah tak adalah kehendak. Orang lalai dan lupa ni, dia tak ada kehendak. Dia tak ada ketentuan. Dia lupa lalai. Dia tak adalah kehendak. Tiba-tiba, jadi juga makhluk. Maka bertukar dah. Bila jadi macam mana makhluk ni? Makhluk ni siapa jadikan? Kalau dah ada juga lah ni. Sedangkan Allah lupa dan lalai. Ada juga siapa jadikan? Oh, ada yang lain lah jadikan. Allah tak boleh lah jadikan sebab Allah tak ada, Allah lupa dan lalai. Tak ada kehendak. Bila tak ada kehendak, Allah itu Tuhan, tak ada kehendak. Jadi siapa nak jadikan? Dah bertukar hakikat dengan maksud ada Tuhan lain yang jadikan pula. Sebab tak boleh dia jadi sendiri. Kenapa tak boleh jadi sendiri? Kita dah bahas bab wujud. Bahawasanya sesuatu tu tak boleh dia ada. Dia mesti wujud, dia mesti dijadikan. Yang kita bahas awal tu. Dia jadi tasalsul, jadi daur. Kena kembali balik. Jadi, kalau macam tu, bertukar habis hakikat. Habis hakikat makhluk ni bertukar habis. Bertukar. Jadi oleh sebab itu mustahil lah Allah itu lalai dan lupa. Bila mustahil Allah itu lalai dan lupa, maka mesti Allah ada iradah, kehendak. Kembali undur balik. Ya. Dan jika makhluk ini turut ada sebab Tuhan ada. Ini yang dia panggil tabiat ni. Ni tabiat ni. Oh, makhluk ni ada sebab Allah ada. Tuhan ada, dia automatik. Dia tabiat. Dia macam tabiat tadi lah. Gerak tangan, kita pakai cincin. Kita gerak tangan. Tapi cincin automatik. Itu tabiat. Cincin ni automatik tergerak dengan gerak tangan. Sedangkan kita tak gerak cincin, gerak tangan. Tapi cincin bergerak. Dia panggil tabiat. Ya? Dan jika makhluk ini turut ada sebab Tuhan. Tuhan ada automatik lah. Adalah ni orang-orang jenis berangan makrifat ni. Berangan makrifat. Kan? Dia kata, kalau Tuhan, macam mana Tuhan, dia nak kata dia tu Tuhan. Kalau dia tak cipta makhluk, dia kena cipta makhluk, barulah dia tu jadi Tuhan. Tu bahaya tu. Dia bila dia cipta dia makhluk, barulah dia jadi Tuhan. Kalau dia duduk seorang-seorang, macam mana nak ada Tuhan? Bila nak ada Tuhan, dia kena ada makhluk. Mencipta, bila cipta, barulah dia orang iktiraf dia sebagai Tuhan. Maknanya dia nak samakan dengan tabiat ni. Sedangkan kita dah tolak awal-awal. Itu makrifat lah. Bukan makrifat betul. Makrifat yang berangan makrifat ni. Dan jika makhluk ini turut ada sebab Tuhan ada, dan Allah ada, makhluk adalah juga. Seperti gerak cincin, turut gerak jari. Misalnya, niscaya makhluk ini tidak jadi ada. Kerana makhluk ini tak terima pada akal nak turut ada. Kerana asal makhluk ini tiada. Susahnya nak faham. Kalau kita kata, seumpama pakai cincin, kita gerak tangan, tapi cincin turut gerak. Dia panggil tabiat. Tabi' ni ikut. Ya. Tabi'ut tabi'in. Orang yang mengikut. Tabi' ni. Ittiba' sunnah. Ikut. Itu tabiat. Tabiat ni mengikut. Cuma Melayu tabiat apa? Be'a ni apa? Kebiasaan. Dia macam-macam maksud lain. Sebab tu bahaya bahasa Melayu ni. Salah pakai makna Melayu, tak pakai makna asal, macam-macam jadi. Tu maksud tabiat ni, tabi' ikut, mengikut. Jadi, okey, bila kita gerak tangan, cincin ni dia gerak sendiri. Dia gerak sendiri, tabiat kata. Dia ikut sendiri. Kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam mana? Kita gerak tangan. Kita gerak tangan. Allah yang gerak tangan dan Allah juga yang gerak cincin. Bukan Allah gerak tangan saja, cincin tu follow tangan yang gerak. Tidak. Itu Mu'tazilah. Kita gerak tolak troli. Dalam troli ada barang. Siapa yang gerakkan barang? Allah. Siapa yang gerakkan troli? Allah juga. Bukan Allah gerakkan kita. Kita tolak troli.
Troli yang tolak barang. Yang itu bukan Mu'tazilah lagi, itu rasa kafir dah tu. Kafir terus. Itu bukan Mu'tazilah lagi. Sebab Mu'tazilah masih lagi, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkufurkan mereka. Ini tak habis lah. Sebab ada makhluk atau ada selain pada Allah bagi bekas. Sebab tu kufur terus. Kufur terus yang ni. Tu tabiat. Tabiat ikut tabiat ni, yang mengikut ni. Niscaya, okey. Jadi dia kata makhluk ni ada tabiat aja. Bukan makhluk ni ada kerana Allah tu berkehendak. Sebab bila Allah ada, automatik. Automatik kot. Automatik makhluk ada. Okey. Seumpama gerak tangan, kita gerak tangan, cincin tu dia automatik ikut. Dia kata gitu. Maka mustahil juga. Macam mana mustahil? Ni cara fikir niscaya makhluk ini tidak jadi. Tidak jadi ada, tak ada. Macam mana? Itu yang susah ni. Jika kita dengan Tuhan seumpama tangan dengan cincin, gerak tangan, cincin gerak sekali, ada Tuhan maka ada makhluk. Maka makhluk ni tak ada kalau kita fikir macam tu. Macam mana? Maka kalaulah macam tu punya gaya secara tabiat tadi, maka makhluk ini tidak ada. Jawapan dia, makhluk ini boleh terima tak tabiat dengan Tuhan? Bertabiat berikut tak boleh. Sebab Tuhan tidak ada permulaan. Tuhan tak ada permulaan. Kita dah bahas sebelum ni, bila sebut Tuhan, dia mesti tak ada permulaan. Kalau ada permulaan, bukan Tuhan. Bila Tuhan tak ada permulaan, kita mengikut Tuhan. Maknanya kita tak ada permulaan. Kan ikut tabiat. Ada Tuhan, ada kita. Maknanya kita juga tak ada permulaan. Buat apa hukum kita tak ada permulaan? Batil. Tu yang dia kata kat sini. Kerana makhluk ini tak terima pada akal untuk turut ada. Ada sekali dengan Tuhan tadi, ikut Tuhan. Tak boleh. Kerana asal makhluk ini tiada. Kita asalnya tiada. Buktinya memang kita tak ada. 100 tahun lepas kita tak ada dengan yakin. 1000 tahun lepas mak ayah kita, toki kita pun tak ada dengan yakin. Tiba-tiba kata kita ikut Tuhan macam mana secara tabiat dengan Tuhan. Okay. Kat situ. Dan jika makhluk ini turut ada dengan jalan fashion. Fashion pula. Pesing. 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 Ni kena baca bahasa style Kelantan. Macam mana? Pesing. Pesing dia dah. Itulah. Pesing. Bukan, jangan baca Melayu baku Baca Melayu Kelantan. Pesing tak? Pesing. Pesing. Ngan. Pesingan. Apa pesingan? Tu Terengganu. Pesingan. Atas jalan fashion. Tok guru kita ni, dia kena baca kot Kelantan, kot Tani ni. Jalan atas jalan fashion. Pesing. Fashion. Atas jalan fashion dia yang ada dikatakan tak faham. Dan jika makhluk ini turut ada dengan jalan fashion, pesen dia ada yang dikatakan tabiat. Tabiat. Pesen tu tabiat tu. Pesen. Betul lah. Be'at tu pesen tak? Dia tak boleh guna pesen saja, dia kena pesen dia. Pesen dia gitu. Pesen dia. Pesen dia Dia kena guna sekali pesen dia, tak boleh pesen saja. Atas jalan pesen dia. Atas jalan pesen dia lah. Okey? Yang dikatakan tabiat, be'at, niscaya tidak boleh ada juga. Ini jawab yang tadi tu, yang saya jawab tadi. Kerana asal makhluk ini tiada. Tiba-tiba makhluk ni ada juga. Daripada tak ada tiba ada. Maka nyatalah bahawa Allah Ta'ala, nanti dia tak jawab lagi. Jadi, maka terbuktilah kita bukan atas jalan pesen dia. Pesen dia. Ingat betul lah. Kena sebut dia orang jadi. Tak boleh pesen saja. Tak jadi pesen saja. Pesen dia dah. Pesen dia dah. Kalau Tuhan ada, dia ada mesti. Kalau bila Tuhan ada, dia mesti ada. Kalau ada raja, dia mesti ada rakyat. Macam tu. Pesen dia dah. Kalau tidak nak ada raja macam ni, kalau tak ada rakyat, pesen untuk atas jalan pesen. Ada Tuhan, mesti ada dia panggil makhluk Ada Tuhan, mesti ada apa? Lawan Tuhan. Kalau makhluk, ada pencipta, mesti ada makhluk. Kalau Tuhan, hamba. Alam. Boleh tak? Nak ke pasal mana? Ada Tuhan, mesti ada yang menuhankan dia. Macam tu kot. Atas jalan pesen kan tu, pesen dia. Pesen dia dah.
Nak jadi Tuhan, mestilah ada yang menuhankan dia. Kalau dia seorang-seorang nak jadi Tuhan macam mana? Dia atas jalan tabiat, atas jalan pesing. Pesing dia. Betul lah, pesing dia. Okay? Maka, kalau macam tu, atas jalan pesing macam tu, maka, maknanya makhluk ni ada, kita semua ni ada, sekali dengan Allah lah. Atas jalan pesing Allah ada, kita ada. Jadi boleh terima ke? Mana boleh. Sebab, asal makhluk ni tiada. Kita ni sebelum ni tiada. Jadi tak bolehlah kita kata adanya kita atas jalan pesing tadi. Ini biasa memang geng makrifat yang dakwa makrifat akan guna ayat ni. Dengarlah, memang akan guna ini. Saya pun dengar kadang-kadang sebelum tidur kan. Buat tidur kata apa. Buat tidur ha. Kadang-kadang dengar tak? Tak kisahlah yang rambut panjang bergulit berpintal-pintal ke. Kadang-kadang dengar tengok Allah seronok dengar dia bawa naik langit terbang. Kadang-kadang dengar yang seorang lagi tu yang dulu pernah juga masuk masjid surau sekejap. Lepas tu tak boleh masuk dah. Apa Haji Wan? Bukan Haji Wan. Kan apa? Wan apa tahu? Wan juga. Wan Hizam. Wan Hizam. Wan Baduk. Wan Baduk. Dengar memang dia akan bawa macam ni. Allah sayang. Allah teringat kat kita lah tu. Kalau Allah tak teringat kat hang, tu teringat. Dia guna istilah double meaning. Kalam Tauriah. 2-3 makna maksud. Jadi orang tengah naik ke langit. Hakikat sebenarnya bukan macam tu. Tasawuf sebenar tak macam tu pun. Kita boleh tengok. Okey, kerana asal makhluk tak ada, tiba-tiba bukan tiba-tiba lah. Makhluk ni ada juga. Maka nyatalah yang buat kita ni mestilah ada iradah, mestilah ada kehendak. Sebab kita penuh dengan ukuran, penuh dengan pilihan kita ni. Terjadinya kita penuh dengan pilihan. Yalah, tak payah kira-kira kita. Kalau orang nak buat rumah kan, penuh dengan pilihan tu. Dia baru nak buat bangunan, dia nak buat rumah. Okey, ni ukuran ni berapa kaki, berapa ni angin kau ni ke angin kau utara barat, penuh dengan pilihan. Bila air nak sama ada barang-barang pasir nak pakai pasir kasar, pasir halus, simen nak pakai berapa nisbah simen dengan pasir dengan kapur, semua penuh dengan pilihan. Itu baru nak buat bangunan. Nak buat kita manusia ni lagi banyak pilihan. Penuh dengan pilihan yang telah dipilih. Tu. Bukan pilihan saja, penuh dan telah dipilih. Tak mungkin dia jadi. Maka yang mencipta kita mesti dia menentukan pilihan-pilihan tadi. Dia yang pilih banyak-banyak kemungkinan tadi. Mungkin mutaqabilat tadi. Yang bertentangan semua dia pilih. Mesti punya. Dia ada iradah. Tidak tergagah, bukan kena paksa, dan tidak pula lalai, dan tidak pula lupa, dan bukan dengan illah, bukan dengan tabiat. Itulah pengakuan yang sebenar, yang membetuli, yang betul-betul ia dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah menghendaki kamu melainkan bahawa menghendaki Allah dan menentukannya Ta'ala. Allah Ta'ala menentukannya Ta'ala, ianya Tuhan sekalian alam. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah menghendaki kamu melainkan bahawasanya menghendaki Allah Ta'ala. Faham tak? Tidaklah menghendaki kamu melainkan bahawa tidaklah apa yang jadi kat kamu ni tidaklah melainkan semua yang Allah nak. Macam tu lah. Dia tukar-tukar. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa ma tasha'u dan apa dan tidak menghendaki, tasha'u tidak menghendaki kamu, apa yang jadi kat kamu semua ni tidak mendaki illa. Dia datang nafi dulu, lepas tu baru isbat. Dia nafi dulu, dia tolak dulu. Semua yang dalam ni masuk neraka. Nafi dulu. Kecuali dia kuat tu. Dia lebih kuat. Semua dalam ni semua bodoh kecuali dia kuat. Tidak ada Tuhan, semua tak ada Tuhan. Kecuali. Tu. Dia panggil nafi, lepas tu isbat. Nafi dulu. Semua tidak, lepas tu isbat. Itu di antara cara cakap yang power lah. Cara nak cakap kan. Semua orang tak naik gaji. Kecuali. Dia lain macam dia punya.
Engkau naik gaji, engkau naik gaji, engkau naik gaji. Dia tak ada. Semua tak naik gaji. Kecuali engkau. Oh, tapi loading sekejap. Aku naik gaji ke tak? Kecuali, lambat sikit dia lompat. Aku naik gaji, lambat sikit dia lompat. Dia lebih tu. Dia nafi dulu, baru isbat. Isbat tu, bahasa Melayu jadi sabit. Isbat, alif, sin, bata. Isbat. Melayu jadi sabit. Menyabitkan. Mensabitkan. Bukan menyabitkan. Mensabitkan. Mensabitkan ke menyabitkan? Mensabitkan. Bukan menyabit. Nyabit tu sabit tau. Mensabitkan. Mensabitkan. Tidaklah mendaki kamu, apa yang jadi kat kamu ni, tidak mendaki. Melainkan bahawa, melainkan Allah yang mendaki. Apa yang jadi kat kamu, semua tidak mendaki yang jadi kamu. Semua tak nak. Melainkan Allah yang nak. Itu yang jadi. Dan menentukan Allah Ta'ala, ini Tuhan sekalian alam. Maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan masyiatun. Masyiah. Masyiah tu. Masyiah tu maksud apa? Yang nak. Yang nak tu, yang tentukan tu masyiah. Kita hidup dengan masyiatullah. Kita hidup ni dengan apa yang kita nak buat, masyiah. Apa yang Allah nak, apa yang Allah suruh. Tu masyiah. Tapi sebenarnya bahasa lain, ialah juga dikatakan iradah. Iradah lah tu. Ialah, kita hidup dengan masyiah. Siapa biasa dengar? Masyiah. Kita hidup dengan masyiah. Masyiah Allah. Masyiah dengan, kita hidup ni dengan ataupun apa yang Allah nak. Apa yang Allah suruh. Itulah hidup kita. Bukan kita buat ikut dan kita nak buat, tidak. Kita hidup dengan apa yang Allah nak, apa yang Allah suruh, itulah kita hidup di situ. Satu. Dan kita masyiah juga boleh kata, kita hidup apa yang terjadi ni semua masyiah. Masyiatillah. Boleh juga. Wallahu a'lam. Habis. Cukup. Pukul 11 molek Molek tak? InsyaAllah kalau berjaya lah kita punya rancangan, maka khatam kat sini je lah. Misbah Munir. Waktu kitab yang lama punya mana? Ada banyak lah. Yang beli itu yang dulu kan. Kita akan bawa yang ni dekat kuliah maghrib sampai khatam, dan kita akan ganti dengan Aqidatun Najin. Selang-selang macam mana ke tengok ah. Macam idaman penuntut dah nak habis. Yang idaman penuntut maghrib lagi selai. Yang itu kifayah. Kifayah lagi detail. Bila pula kata? Jumaat depan. Main-main lah ini orang. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Saya tasbih kafarah dan surat al-subhanakallah.